Hai semua, Okay, apa khabar? Fatah. Enat. Hai Fatah. Hai. Okay, since Fatah pun dah ada dalam live ni kan. Okay, so macam mana pengalaman korang digandingkan bersama dalam drama ni? Boleh ceritakan sikit? Fatah mungkin nak cerita dulu. Tu lah, ni actually gandingan kedua. Kedua pertama kali kita orang pernah berganding sekali, tapi waktu tu saya bukan watak utama. Saya ingat lagi waktu tu saya jadi adik kepada Feroz Han dan digandingkan bersama Nat waktu tu jadi heroin untuk telemovie, ada satu telemovie tu. Tapi itu pun kita tak ada banyak scene bersama. So Tak ada. Fatah actually ni kali ketiga lah. ketiga First kedua? Mu jadi boyfriend Saleha. Oh, Cerita okay. member Yang power. dulu. Oh, Dia ada. betul lagi. So ya, kita Ya. untuk yang betul-betul digandingkan, inilah cerita ni lah. Tadi tak percaya ni yang betul-betul kan menemukan kami semula dan digandingkan bersama dan bercakap pengalaman yang bagi saya sangat tak boleh dilupakan lah. Bergandingkan dengan pelakon hebat macam Nat Zainal kan. So ya. Cool. Okay, so kita nak direct terus, kita nak tanya pasal drama ni Nat. Okay Nat dan juga Fatah, korang bersetuju tak kalau lebih banyak drama-drama sebegini, drama bergenre masyarakat ditayangkan di TV3? Yes. Ya, harus. Ya, kita pun hari tu pihak set ada bincang kan. Kami pelakon sendiri pun dah bosan sebenarnya buat cerita balik-balik cerita cinta. Kami sendiri mendahagakan naskah-naskah yang begini, naskah-naskah berat. Orang kata yang mengangkat kisah kekeluargaan. Patut diperbanyakkan lagi lah sebab saya tengok ramai perempuan yang suka sebenarnya. Mereka tu macam ni. Betul tak Fatah? Betul. Saya waktu pertama kali dapat tahu yang untuk buat cerita ni Inspired by True Story. So, saya rasa macam jarang rasanya kita sebagai pelakon kan dapat cerita yang inspired by true events, and then lepas tu benda ni benda yang pernah jadi kan. So yalah, macam nak cakap selalu cerita yang ada dekat televisyen selalu cerita lebih kurang sama. So bila kita dapat naskah yang sebegini, lepas tu pula dengan watak yang bagi saya agak heavy kan untuk kami. So bagi saya cerita tu yang rasanya penonton-penonton mahukan, yang dahaga kan. Dan dapat tahu pula digandingkan dengan pelakon-pelakon hebat. So saya pun rasa yalah, cerita macam ni harus dipertontonkan lebih banyak lagi lah di kaca TV. Ya. Okay, cool. Korang bersetuju dengan statement yang kita berikan. Okay, so Nat Zainal, apakah perasaan bila dapat tawaran untuk memegang watak sebagai Mastura dalam naskah ni? Saya awal saya minta sinopsis dulu. Dan bila mereka kata ini diinspirasi dari kisah benar, saya agak risaulah kan. Sana berat sekali. Jadi melibatkan, saya tak nak sebut, takut pula masa nak sebut nanti tak ada tayang lagi. Jadi saya rasa macam boleh ke kita buat cerita ni kan? Kalau boleh saya memang nak sangat-sangat lah. Saya memang menunggukan orang kata watak-watak macam ni, dan bila tahu dengan pula saya rasa macam yes, finally ada juga naskah berat dengan dia, dan bekerja dengan director Uci pula, sebab sebelum tu saya dengan Uci, dan bila kita dapat buat bergandingan lagi dalam Matahari Tak Bercahaya ni, jadi mudah untuk saya. Jadi sebelum masuk set tu pun kita dah berbincang-bincang, so Uci nak buat macam mana ni, kita dah plan. So memang tak sabarlah sebenarnya. Memang teruja sangat. Tapi saya tak boleh nak explain banyak-banyak kenapa saya teruja tu, kena tengok malam ni, okay? Okay, Fatah pula, kita nampak Fatah memang melakukan yang terbaik dalam naskah ni. So saya boleh katakan ini adalah mungkin antara watak yang serius Fatah pernah bawakan. Mungkin anything you want to share with us masa syuting, penggambaran tu, is it susah ke you nak bawa watak sebagai Syahzan dalam drama ni? Berlakon di bawah production Zil sebelum ni, kalau orang perasan memang saya banyak watak komedi and then watak cinta. So ini sebenarnya rasanya pertama kali Zil Production bagi saya, Haji Zil, yang bagi saya watak sebegini.
And then untuk dengan Uci pula, sebelum ni saya pernah bekerjasama dengan Uci untuk drama TV3 juga, Khilaf Asmara sebelum ni. So saya dah tahu direction Uci macam mana, dia sangat-sangat easy going kalau bekerja, boleh terima pendapat kita sebagai pelakon. Jadi saya rasa macam ini semuanya macam satu benda yang saya rasa tak boleh nak tolak. And then pula inspired by true story. So saya rasa macam cerita ni harus buat lah, macam harus buat walaupun waktu tu agak sibuk juga, tapi saya rasa saya harus buat cerita ni. Dan saya rasa orang pun sebenarnya ada yang dah tahu juga bila kita belum start shoot lagi, orang pun dah macam saya tengok dekat Twitter dah ada orang buat research pasal story ni. And then ramai lah sebenarnya rasanya looking forward, sangat-sangat excited. Saya macam agak terkejut juga. Jadi benda tu jadi satu tanggungjawab kepada kami lah sebagai pelakon kan, untuk melakonkan cerita yang dah sememangnya terjadi sebelum ni. Tapi saya minta kalau boleh penonton janganlah kalau samakan bila kita cerita berkonsepkan inspired daripada true story tu, kalau boleh janganlah macam minta benda tu exactly sama kan. So of course dalam sebuah cerita tu cara lakonan ataupun bila diadaptasikan di kaca TV, benda tu akan ada sedikit sebanyak tak sama lah orang cakap kan. Tapi apa-apa pun bagi saya enjoy. Just enjoy the show. Dan insyaAllah saya rasa cerita ni akan menghiburkan penonton lah. Dan memberikan mesej, yang penting akan memberikan mesej awareness tentang betapa perkara ataupun isu sebegini sebenarnya harus dititik beratkan kepada seluruh rakyat Malaysia lah. Okay, bila kita berbicara tentang awareness, so bagaimana mungkin Fatah dan juga Nak Zainal memupuk awareness dalam kalangan masyarakat kita tentang stigma HIV? Contoh, ada apa risiko? Mungkin anda sebagai pelakon, apakah mungkin effort yang boleh pelakon-pelakon kita lakukan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat kita supaya mendapatkan rawatan ataupun hilangkan stigma negatif dalam kalangan masyarakat terhadap penyakit ini? Saya rasa kalau misalnya kata 20 atau 30 tahun sudah tu, mungkin masyarakat kita masih lagi orang kata tak begitu faham dengan penyakit HIV AIDS ni semua. Tapi sekarang ni ada je media sosial, kadang-kadang mereka lagi pandai dari doktor. So saya tak rasa itu menjadi isu yang berat untuk sekarang ni kan. Kita dah tahu kita ramai je pesakit-pesakit HIV AIDS ni masih hidup sampai sekarang kerana bergantung dengan ubat-ubatan yang diberikan oleh hospital. Jadi dan kena tahu salah satunya yang penting penyakit ni tak berjangkit melalui sentuhan. Okay, sentuhan kalau duduk serumah pun dia tak akan berjangkit. Saya rasa kalangan kita masyarakat zaman sekarang ni dah tak begitu takut dah dengan HIV, diorang lagi takut COVID dah. So, tak perlu risau. Okay, tapi yang perlu saya nyatakan di sini, nanti boleh tengok malam ni, penyakit ni tak boleh berjangkit menerusi orang kata udara, sentuhan atau berkongsi barang. Okay, itulah yang saya nak sampaikan. Tapi saya rasa ramai pun dah tahu dah. Okay, Fatah, anything to add on untuk tambah mungkin? Saya rasa sakit atau penyakit HIV AIDS ni semua sebenarnya benda ni dah berada di sekitar kita, our surrounding sejak dulu lagi kan. So bagi saya stigma untuk memulaukan orang-orang yang mempunyai penyakit sebegini, bagi saya adalah satu perkara yang tidak harus kita lakukan, sebab kita hidup di dalam satu masyarakat kan. Kalau benda ni terjadi kepada family ataupun kawan-kawan, orang yang berada dekat dengan kita, bagi saya kita harus memberikan satu semangat kepada mereka. Sebab yelah, bayangkan bila kita dapat tahu yang kita dapat penyakit seperti ini, of course benda yang perlu kita benda yang kita mahukan adalah sokongan daripada orang terdekat, daripada keluarga, daripada adik-beradik, kawan-kawan, mereka yang terdekat ni yang akan memberi semangat kepada sesiapa yang dapat penyakit seperti ini. So bagi saya sokongan moral, sokongan dari segi fizikal, mental ni sangat-sangat diperlukan
kepada sesiapa saja yang mengidap penyakit ini. Sebab yelah kalau kita biarkan mereka ni sendirian, saya rasa tanpa sokongan, of course dia akan jadi lebih mudarat kan. Sebab bila benda ni boleh jadi akan boleh juga lead to mental depression, kemurungan dan sebagainya. Jadi bagi saya kita sebagai masyarakat, hidup di dalam masyarakat, kita harus memberi sokongan kepada siapa yang ada sakit sebegini lah. Okay, cool. Thanks for the sharings. Okay, kita nak tanya lah. Kita bagi situation. Contoh, kalau dalam drama ni berlaku dalam pada Nat ataupun Fatah, adakah memadai untuk terima rawatan daripada hospital sepanjang hayat ataupun kita perlukan rawatan dan juga pampasan yang sewajarnya jika berlaku pada diri kita? Susah soalan. Ya. Susah soalan tu. Sebab kita dah tahu dalam drama ni apa yang berlaku. So mungkin ini your own opinion lah. So, yeah. Mungkin anything. Saya tak tahu saya ni. Tak tahu lah, Fatah. Saya tak ada nak untuk dapat pampasan pun. Saya nak. Saya tak tahulah. Kalau jadi dekat saya mungkin entahlah. Bagi saya nyawa tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Betul. Dengan wang ringgit. Kesihatan tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita apa yang kita boleh lakukan sebenarnya, kita kena sentiasa peka dengan persekitaran kita, kena sentiasa jaga kesihatan kita. Sebab ingat apa yang terjadi dekat kita bukan maksudnya orang sekeliling kita kena sentiasa ingat orang tersayang. Apa saja yang kita nak lakukan, kena fikir bukan untuk diri kita saja, tapi orang sekeliling kita, mak ayah kita, anak-anak kita, so adik-beradik kita. So sebelum melakukan sesuatu yang kita rasa benda tu akan memudaratkan pada diri kita dan orang sekeliling kita, so be careful and jaga-jagalah. Sebab of course penyakit ni dia ada benda yang kita buat yang menyebabkan kita dapat penyakit ni kan. So kita kena fikir baik-baik lah sebelum kalau yang dah dapat secara tak sengaja tu, itu memang kita tak boleh buat lah. Kita buat apalah sebab itu kena ditakdirkan kan. Ya. So adakah mungkin Fatah akan tuntut pampasan atau macam mana? I mean kalau benda ni terjadi lah, kita minta simpang. I mean kalau benda ni berlaku pada seseorang, adakah orang tu berhak untuk menuntut pampasan yang sewajarnya ataupun bagaimana? Sedikit pengajaran, ya. Itu terpulang. You know? Tapi kalau macam tadi Fatah kata dia tak nak, saya pun tak rasa saya nak pun. Pampasan tu untuk apa kan? Lari mana je, penyakit tu tetap dengan kita. Stigma masyarakat takkan berubah. Jadi untuk saya tak cukup dengan bayaran duit. Kita tak boleh nak ni dah, U-turn balik. Tapi benda dah jadi tu sebenarnya bagi saya adalah satu pengajaran untuk semua lah. Kan, pengajaran untuk semua supaya selepas ni kita lebih berhati-hati, dan itulah, ini adalah satu orang cakap lesson lah, pengajaran yang boleh diambil iktibar. Dan semoga juga cerita ini, Matahari Tak Percaya ni dapat dijadikan iktibar dan pengajaran kepada kita semua, kepada masyarakat lah. InsyaAllah. So semoga cerita ni jadi iktibar buat kita semua. Okay Nat, so saya tengok dalam cerita ni kita sebab what I can say, macam sebelum ni Mastura biasa susu badan dengan anak dia. Then suddenly bila you dapat penyakit ni, you tak dapat. Ya guys, banyak bagi spoiler lah. Sorry I kena cut you. Sebab benda-benda yang cakap ni belum keluar tau. Kalau kita bincang ni lepas tayang tak apa. Agak macam tak suka soalan ni. Okay, tak apa. Ini special lah. Okay, you sebagai ibu lah kalau benda ni terjadi kan. So macam mana perasaan you? Sayang lah, dah beritahu awal. Tak apa, ni special untuk live. Kita nak hype untuk orang tengok macam mana air mata nak Zainal, perasaan nak Zainal pada masa tu. Mestilah sedih. Kalau I berada di tempat Mastura tu, I akan mengamuk satu hospital. Anak kot, anak kecil, baby yang tak tahu apa-apa. Yang you memang harapkan dia besar jaga you, tapi end up you bagi penyakit dekat dia tanpa you sedar.
Dan bukan kesalahan you. Mesti you marah kan? Dah pasal ada orang tahu dah. Aduh. Tak apa, ni special. Siapa yang dapat tengok live ni je tahu tau. Sebab sekejap Oh ya ke? Okay, maknanya okay, tak ramai lah. Okay. Boleh lah. Okay, cool. Tak apa. Special untuk dalam live kita ni. Kita nak tahu, dengar sendiri macam mana jawapan dia nak sign up. Okay, kita nak tanya Fatah pula kan. Okay, kesabaran Syazan betul-betul teruji bila dapat tahu isteri dia dapat penyakit ni kan. So sebagai seorang bapa dan suami, bagaimana Fatah tabah dan positif sebegitu untuk dalam bila dapat berita sebegini? Ya, bagi saya suami isteri ni, di belakang isteri adalah suami, di belakang suami adalah isteri. Jadi bila kita, kalau benda tu terjadi pada saya, of course isteri ni tempat bergantung dia adalah suami. So kalau tak ada suami, siapa, maksudnya kat mana lagi tempat dia nak mengadu? Of course macam saya cakap tadi lah, bila benda ni terjadi, bayangkan benda ni terjadi dekat orang terdekat dengan kita, orang sekeliling kita. Mereka ni perlukan sokongan moral, sokongan fizikal daripada kita. So bila benda ni terjadi pada Syazan, of course Syazan ni adalah orang yang paling dekat dengan Mas Surah. Mesti dia akan bagi sokongan moral dan fizikal sebagai seorang suami lah. Tak boleh cerita lebih kan. Bahaya. Jangan. Lagi sikit tinggal. Lagi 9 minit je. 9 minit lagi. Okay, cool. So before kita end live kita, so anything so anything to add on untuk untuk masyarakat kita untuk hilangkan stigma negatif tentang penyakit HIV ni. Ya, anything nak Zainal nak cakap anything. Macam saya bagi kata message tadi, positif lah pada yes, saya kata tadi tak semua tiada siapa pun yang memilih untuk orang kata penyakit nak pula HIV kan. Jadi janganlah orang kata mendiskriminasi mereka, dan sekarang ni macam-macam ubatan yang mampu orang kata membantu pesakit-pesakit HIV. Dan macam saya katakan tadi, penyakit ni tidak mudah berjangkit. So jangan risau, janganlah menyisihkan mereka. Okay? So itu adalah sedikit sebanyak perkongsian daripada Nak Zainal. So kita anything Fatah pula nak cakap? Sama. Penyakit. Ya, sama macam saya. Mereka ni perlukan sokongan moral, sokongan fizikal daripada kita. Jadi jangan mengasingkan diri kita dengan mereka. Bagi kata-kata yang positif, memberi semangat kepada mereka. Dan kalau sesiapa yang dapat ataupun tak kisah sengaja atau tak sengaja dia dapat penyakit seperti ini, jangan malu untuk meminta bantuan. Kan kita ada hotline Kementerian Kesihatan yang boleh ataupun hospital yang terdekat, klinik yang terdekat. Cari pakar, minta nasihat. Jangan rasa yang ini adalah pengakhiran segala-galanya. InsyaAllah. Kita tak tahu apa aturan Allah tu macam mana. Jadi sentiasa berdoa, sentiasa kuat semangatlah. Ya. That's it. Okay, thank you so much for the sharing. Mungkin last word, I think you want to say kenapa orang patut tengok Matahari Tak Percaya 9 malam ni di TV3. 9 malam saya baru tahu 9 malam. Okay. 9 malam. Saya rasa dah lama kita menantikan naskah-naskah yang berat, yang berbeza. Jadi harapnya lepas tontonan drama nanti kita dapat sikit sebanyak orang kata message dan juga input yang boleh membawa kebaikan dalam hidup, tak hanya berhibur saja. So dan hopefully lepas tonton drama tu nanti kita akan lebih menghargai orang sekeliling kita. Okay? Okay, Fatah pula. Kenapa orang patut tengok Matahari Tak Percaya pukul 9 malam ni di TV3? Ya. Saya rasa kita semua harus tengok cerita ni Matahari Tak Percaya sebab kita ada tiba dan pengajaran mesej yang ingin disampaikan. Dan saya juga nak ucapkan penghargaan, terima kasih banyak kepada production, kepada pengarah, kepada tim produksi yang sama-sama menjayakan drama ni, pelakon lain yang sama-sama menjayakan drama ni. Tanpa mereka kita tak dapat sama-sama lah untuk menghidupkan drama Matahari Tak Percaya ni. So kepada anda semua, enjoy lah cerita Matahari Tak Percaya selepas ini.